أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Ta'ala kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ni. Dapat sama-sama kita berhimpun di Dewan Baitus Salam ini untuk kita mempelajari kalamullah. Dan moga-moga dengan sedikit pengorbanan dan kesungguhan kita di kala ini Allah hitung sebagai amal saleh dan dengannya kita dimasukkan ke dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sebelum daripada pembacaan Al-Quran kita sama-sama akan mempelajari ilmu tajwid Al-Quran semisal yang terdapat di dalam buku hijau kita yang kita gunakan. Maka hari ini kiranya kita masuk tajuk yang baru macam kita syarah pada pertemuan yang sudah, iaitu berkenaan dengan bahagian waqaf dan juga ibtidak. Pada muka surat 85. Siapa ada buku ni, muka surat 85 lah kot. Yang sama dengan saya. Ada Asri? Muka surat apa buku tu? 85 juga. Baik. Jadi waqaf, kalau kita dapat lihat menerusi buku ini, katanya waqaf menurut bahasa maknanya adalah berhenti ataupun menahan. Berhenti ataupun menahan. Menurut istilah ilmu tajwid, menghentikan bacaan dengan cara memutuskan suara di akhir perkataan sekejap untuk bernafas dengan niat akan menyambungkan bacaan semula. Jadi waqaf ni dalam sudut bahasa dia berhenti ataupun menahan. Tapi dari sudut istilah, waqaf ini artinya adalah kita buang nafas. Makna katanya mengakhirkan suara dengan membuang nafas, kemudian kita ada niat untuk menyambung pembacaan baru dengan menarik nafas yang baru. Baik, berhenti bacaan pada rangkai kata yang sempurna makna dan bermula bacaan dari rangkai kata yang elok adalah satu tajuk penting dalam pengajian ilmu tajwid. Setiap qari Al-Quran patut mengetahuinya kerana dia menunjukkan seseorang qari mempunyai kefahaman terhadap makna ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi selain daripada kita belajar mana patut dengung, mana tak payah dengung, mana kena panjang, mana kena pendek, sekurang-kurangnya kita kena tahu dekat mana tempat yang sepatutnya kita kena berhenti, dekat mana tak patut berhenti, dekat mana sepatutnya sambung, dekat mana tak sepatutnya sambung. Kita tidak dapat membaca habis sesuatu ayat yang terlalu panjang dengan satu nafas. Maka perlu memilih rangkai kata yang sesuai untuk berhenti dan bernafas. Kerana kita tidak mengerti makna ayat suci Al-Quran, maka kadangkala terjebak berhenti pada rangkai kata yang tidak sempurna maknanya dan menimbulkan keraguan para pendengar. Jadi dalam ilmu ini kita bukan nak mengutarakan patut baca dengan suara sedap semata-mata. Dalam tajuk ini kita nak bahas berkenaan dekat mana tempat yang terbaik untuk berhenti. Maka kalau sedap sekali pun berhenti tak tepat, tak cantik. Dia akan menimbulkan ragu-ragu di kalangan pendengar. Sebagai contoh, Alhamdulillahirabbilalamin arrahman. Bunyi macam sedap, tapi berhenti tak kena tempat. Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Kan lagu macam ngam lah. Maliki yaumiddini iyyak. Tak cantik tak? Walaupun suara ke merdu ke satu part, tapi sebenarnya jangan sampai menimbulkan keraguan di kalangan para pendengar. Dengar baik-baik sambungannya. Walau bagaimanapun tidak terdapat dalam Al-Quran waqaf wajib dan waqaf haram, melainkan dengan sebab-sebab tertentu yang membawa kepada haram. Seperti seorang qari yang faham makna ayat yang dibaca, tiba-tiba dengan sengaja dia berhentikan bacaannya pada tengah ayat semisal ini. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah. Dia tahu dah ayat ini ada sambungannya. Wa antum sukara. Kita tengok makna dia apa? Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri solat. Dia sengaja berhenti kat situ. Padahal ayat ini Allah Ta'ala syarah berkenaan jangan kamu dekat-dekat dengan solat dan pada ketika itu kamu berada dalam keadaan mabuk. Wa antum sukara. Jadi
ada sambungannya. Tapi qari ni dia sengaja nak buat lawak ke, dia sengaja nak dia tahu makna tapi dia sengaja berhenti kat situ. Hukum dia apa? Haram. Sedaplah macam mana sekalipun dia baca. Sebab tu pembacaan Al-Quran tidak menjamin kita masuk dalam syurga. Tambah-tambah kalau niat tak lurus, tambah-tambah ada niat istihza' nak bermain dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Tengok dalam Quran Allah kata jangan semayang. Mana dalil dia? Dia saja baca. La taqrabus solah. Tengok Allah kata tak payah semayang. So kita kata ada sambungannya. Wa antum sukara, sedang kalian berada dalam keadaan mabuk. Maka kita tengok sini surah Nisa ayat 43. Maka sudah tentu perbuatan seperti ini menjadi haram jika mereka bukan dengan sengaja dan tidak faham makna ayat. Maka tidaklah menjadi haram. Tapi kalau nafas kita tak sampai, kita tak faham makna dan kita rasa aku boleh berhenti sampai la taqrabus solah sahaja. So hukum dia tak jadi haram. Tapi dia kena belajar ibtidak pula. So dia kena kembali la taqrabus solah wa antum sukara. Maka tidaklah menjadi haram dan tidak berdosa kerana darurat. Dia tak faham, dia jahil. Sebab tu kita ni nak angkat kejahilan kita, nak kena datang majlis ilmu baru kita dapat. Para ulama qurra iaitu imam-imam pembaca Al-Quran telah membahagikan waqaf kepada 4 bahagian. Satunya ittirari. Cuba sebut sekali. Dia datang darurat ni kan. Ittirari. Maksud dia terpaksa. Yang kedua intizari. Cuba sebut. Nanti kalau tak baca sama-sama, kita baca intizar. Dia bukan zai. Dia huruf dhad. Huruf dhad. Intizari. So maksud dia menunggu. Ikhtibari. Yang keempat ikhtiari. Yang nombor 1 tadi kerana terpaksa. Yang kedua menanti. Yang ketiga waqaf bagi tahu. Yang keempat waqaf pilihan. Di sini hanya menerangkan bahagian keempat sahaja iaitu waqaf ikhtiari. So dalam Quran kita dan dalam buku ni kita hanya belajar berkenaan dengan waqaf ikhtiari iaitu waqaf pilihan. Tengok tajuk besar balik. Waqaf ikhtiari dan pembahagiannya. Para ulama qurra berselisih pendapat pada waqaf ikhtiari. Mereka berselisih pendapat pada bilangan dan namanya. Pendapat yang paling masyhur dan paling adil telah diterangkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani dan Ibnul Jazari. Waqaf ikhtiari terbahagi kepada 4 bahagian kecil iaitu tam. Cuba sebut. So dia panggil waqaf tam. Maksud dia waqaf sempurna. Yang kedua waqaf kafi. Sebut. Memadai. Dan yang ketiga waqaf hasan. Maksudnya waqaf yang baik. Dan yang terakhir waqaf qabih. Qabih tu maksud dia apa? Buruk. Kemudian sebahagian qurra menambah 2 jenis lagi waqaf iaitu jaiz dan juga ta'anuq. Iaitu artinya berikat, menjadikannya 6 jenis yang telah diselaraskan penggunaannya dalam Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah Resam Uthmani. Jadi bila kita baca Quran kita yang berada di hadapan kita ni, akan kita jumpa 6 jenis waqaf. Tadi telah kita sebutlah waqaf tam, waqaf apa lagi tadi? Kafi, waqaf hasan, waqaf qabih, lagi waqaf jaiz dan juga waqaf ta'anuq, ada 6. Jadi malam ni jom kita sama-sama kita sentuh pada waqaf yang pertama iaitu waqaf tam. Cuba sebut. Maksud dia apa? Berhenti sempurna. Yang ni yang paling baik lah ni. Tengok muka surat 86 ataupun sebelah dia. Menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna maknanya tidak terikat lafaz dari segi i'rab dan maksudnya dengan kata-kata yang berikutnya. Ia dinamakan waqaf lazim. Dalam Al-Quran, Resam Uthmani diberikan tanda berhenti mim. Kenapa dia macam... Betul ya? Nama lain bagi waqaf tam adalah waqaf lazim. Okey. Dalam Al-Quran Resam Uthmani diberikan tanda mim kecil untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah waqaf tam. Okey, cuba kita sebut sama-sama contohnya. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Wal mauta yab'athuhumullah. ثم إليه يرجعون.
Okey, tengok dia kata apa kat sini? Maka boleh menghentikan bacaan pada kalimah yasma'un lalu memulakan bacaan dari kalimah wal mauta. Tak payah tarik belakang balik. Faham tak? So kalau kita baca Al-Quran kita nampak ada mim kecil itu, maka itu dipanggil waqaf tam. Tapi kalau kita tengah baca Quran, dekat atas kalimah tu ada mim panjang, ekor dia panjang. Itu apa artinya? Lam. Iqlab. Iqlab. Faham tak? Kalau mim kecil, dia kata kat kita lebih baik berhenti. Dan berhenti dekat situ membawa makna yang sangat sempurna pada ayat tersebut. Tapi kalau kita jumpa mim yang ekor dia panjang ke bawah tu, itu menunjukkan dia suruh kita menukarkan, menggantikan nun menjadi mim. Sebagai contoh, kalau kita tengok perkataan mim ba'di. Macam mana cara eja mim ba'di? Mim nun. Ba ain dal. Betul? Mim ba'di. Tapi dekat atas nun tu dia letak huruf mim panjang ekornya. Jadi kita kena katuk mulut. Tak boleh baca mim ba'di, tak boleh. Mim ba'di. Cuba sebut. So kita dapat beza tak? Dalam Al-Quran dekat atas kalimah-kalimah kadang-kala ada mim panjang, maka dia iqlab. Kalau mim pendek macam yang kita sedang belajar ni, makanya dia arahkan kita lebih baik berhenti. Waqaf tam ataupun nama dia waqaf lazim. Okey, ada soalan? Tak ada kot. Jelas dekat sini. Nombor 2 waqaf kafi. Cuba sebut. Berhenti memadai dan juga berhenti mencukupi. Menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna dari segi lafaznya, tetapi maknanya masih terikat dengan kata-kata berikutnya. Dalam Al-Quran Rasam Osmani diletakkan tanda qaf lam ya. So kalau orang tanya, tanda ni tanda apa Kita pun sebut nama dia waqaf kafi. Kan ada sod lam ya, ada jim, ada mim. So dekat sini qaf lam ya, nama dia waqaf kafi. Untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah waqaf kafi, dengan berhentinya bacaan padanya adalah lebih utama. Kalau yang tadi itu, berhentilah sebab bawa makna sempurna. Kalau jumpa yang ini, berhenti lebih utama. Contoh dia kita sebut sama-sama. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Sebut. Jadi, ayat ini telah pun sempurna sebenarnya. Tapi nak cerita, lepas tu ada lagi pelengkap kepada kesempurnaan tersebut. Apa dia? Wallahu alimun hakim. Maka boleh menghentikan bacaan pada kalimah ayati, lalu memulakan bacaan dari wallahu. Okey? Jelas tak Syahir? Ada keraguan tak Syarul? Okey, clear. Jadi, saya kadang-kadang nak bagi nampak je ni, kalau kita nampak mim kecil, lebih baik berhenti. Sebab apa alasan dia lebih baik berhenti? Pasal makna telah sempurna. Dan nama dia tadi adalah waqaf apa? Tam ataupun waqaf. Menjadi kelaziman qurra, mereka akan berhenti dekat ayat tersebut. Jadi, mereka boleh letak tanda mim, tam. Yang kedua kita belajar tadi, waqaf kafi, maka memadai dan juga mencukupi. Tapi dia ada penyambung daripada kecukupan tersebut. Macam kita sebut tadi, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, maka Allah Ta'ala telah pun menunjukkan bagi kamu ayat-ayatnya. Ayat tu dah sempurna dah. Tapi ada lagi yang menyempurnakan. Allah sebut wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Baik, yang terakhir sebelum kita baca Al-Quranul Karim, waqaf hasan. Cuba sebut. Berhenti baik ataupun berhenti elok. Menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna makna pada dirinya, tetapi makna dan lafaznya masih terikat dengan kata-kata yang selepasnya. Dalam Al-Quran Rasam Osmani dia diberikan tanda sod lam ya. Jadi kalau orang bertanya, apakah nama tanda sod lam ya tu? Maka kita pun sebut namanya adalah waqaf hasan. Untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah waqaf hasan, iaitu kaedahnya dengan menyambung bacaan terus adalah lebih utama. So kalau jumpa perkataan sod lam ya ni, ada dua option. Nak berhenti silakan, nak sambung silakan. Tapi mana yang lebih utama? Sambung. Sebab tu nama dia sod lam ya, wasil. Wasil ni maksud dia sambung.
Tapi dia tak katalah. So dia letak nama dia Hasan kat situ. Cuba kita sebut sama-sama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Kita tengok syarah dia dekat bawah ni, dia kata apa? Maka boleh menghentikan bacaan pada kalimah fil ard, tetapi ada baiknya mengulangi bacaan dari kalimah sabbahalillah sampai akhir ayat. So ada option. Berhenti pun boleh, sambung lebih molek. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Namun Islam, Allah Ta'ala sebut, yuridullahu bikumul yusr. Allah nak kamu mudah dan senang. Wala yuridu bikumul usr. Allah tak mau kamu susah. Jadi kita ni direzekikan bacaan Al-Quran berbeza-beza. Macam kita semua sedia maklum, ada orang nafas panjang, ada orang nafas pendek. Jadi kalau kita sedar bacaan aku tak menyampaikan aku kepada wahuwal azizul hakim, maka kita boleh berhenti dekat fil ard. Tapi kalau kita sedar, aku boleh kot ni, boleh. Tarik nafas sungguh-sungguh, kemudian kita pun baca satu bacaan dengan satu nafas. Okey, saya kira kita berhenti untuk 3 wakaf ni. Kita tak payah nak top up banyak-banyak sangat. Takut terlalu banyak input, tak ingat apa pula nanti. So, ya, silakan tanya. Barakallahu fiik. Sambung lebih aula. Dia tulis kat situ, lebih utama. Wa huwas samiul alim. Wa huwal azizul hakim. Boleh. Tak jadi masalah. Sebab tu dipanggil waqaf hasan. Tak cukup nafas juga. So kita tarik balik lah. Kita sambung terus. Wa huwal azizul hakim. Bukan sebab buncit. Alhamdulillah. Subhanallah. Tapi ada je orang, yelah, dia pandai kawai suara kan. Pakai suara perut. Banyak je nafas dia. Kita je tak belajar vokal kan. Kita tak tahu lah. 3-4. Astagfirullah. Okey, jadi insyaAllah next week kita sambung pada waqaf qabih dan seterusnya insyaAllah. Bismillah. Buka Al-Quranul Karim. Malam ni kita akan sambung bacaan pada mushaf berapa, Syahir? Bismillah. Mushaf berapa, Syahir? 73. Buka Al-Quran, muka surat 73, ayat yang ke berapa? 179. Makan Allah. Betul Baik, jadi sebagaimana selalu kita pesan-pesan dan ingatkan, bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam sebutan dan pembacaan. Semoga Allah anugerahkan ke atas kita bacaan yang baik, berpahala, dan dengannya kita dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء Sekejap Nafal jumpa tak mushaf apa? 73. Tengok atas sekali tu ada 73. Ramah duduk kat depan. Okey.
Sambung. Fa'aminu billahi wa rusulih. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Baik, kita baca satu ayat ni dulu. Kalau waktu cukup, kita sambung ayat yang berikutnya. Kita minta hijazi dulu insya-Allah untuk mulakan. Barakallahu fiikum. Bagus baca ramai-ramai, sedap dengar semua. Masya-Allah. Kan? Saling lengkap melengkapi. Alaikum bil jamaah. Tapi duk rumah kena baca Quran seorang-seorang tak? Tak apa, saya baca seorang-seorang kemudian kita ambil manfaat daripada pembacaan pada malam hari ini. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Baik. Jadi ayat 178 adalah kesinambungan dengan ayat 178, 179 kesinambungan daripada ayat 178. Di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat yang sebelum kita baca pada pertemuan yang sudah, janganlah orang-orang kafir menyangka yang kami memberikan tempoh ke atas mereka sebagai tanda redha dan mereka tak sepatutnya rasa itu yang terbaik untuk aku. Tengok aku tak semayang pun aku kaya je. Tengok aku tak puasa pun badan aku sehat je. Tengok aku rasuah ke, aku scam ke, hidup aku maju jaya, anak aku pandai-pandai je semua. Allah kata, innama numli lahum liyazdadu ithma. Yang ini kita dah syarah minggu lepas. Sesungguhnya kami tangguhkan tempoh tersebut supaya makin bertambah dosa-dosa ke atas mereka. Dan urusan itu kita panggil apa untuk orang beriman? Istidraj. Dan orang-orang yang terkena penyakit istidraj ini dipanggil rajulun mustadrij. Mustadrij adalah mereka-mereka yang ditangguhkan azab. So kau dapat dah dulu, ambil dah dulu, nak sangat dapat. Tapi cukup waktu kau mati, tak sempat bertaubat, maka pada ketika itu akan dapat lihatlah apa yang akan dibalas oleh Allah Ta'ala berupa dosa, balasan yang dahsyat. Walahum azabum muhin, dan bagi mereka azab yang sangat pedih ataupun azab yang hina. Ayat 179, Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kita. Allah sebut, makanallahu liyadharal mu'minin. Sungguh Allah Ta'ala tak akan pernah membiarkan orang-orang beriman ala ma antum alaih. Yang mana mereka ini senantiasa berada pada keadaan tersebut sebagaimana keadaan kamu sekarang ini. Kalau kita dapat lihat dia punya syarahan, keadaan kaum muslimin bercampur baur dengan kaum munafik. Jadi Allah Ta'ala benar-benar akan membezakan siapa beriman, siapa dia munafik. Okey, ingat lagi tak tanda orang munafik ada berapa? Ada 4 ataupun ada 3. Apa yang pertama Syahir? Tanda orang munafik. Kalau bercakap mesti bohong. Hijazi nombor 2. Berjanji dia mungkir janji pun tanda orang munafik. Kalau dia diberikan amanah maka dia khianah. Saya nak ingat lah. Macam pantun lah. Kalau dia dibekalkan amanah, maka dia khianat. Yang keempat, kalau dia marah, dia tak puas hati, maka keluarlah ucapan-ucapan yang melampaui batas. Wa idza khasama fajar, kata Nabi. Marah, setiap di antara kita marah, betul tak? Tapi orang beriman, orang berilmu, saat dia marah, dia pandai kawal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia berdiri, dia akan duduk. Kalau dia duduk pun marah, tak hilang lagi, dia akan baring. Baring pun tak lut lagi, maka dia pun mandi. Dia mandi. Keluarkan air, basahkan badan dia. Sebab kemarahan berpunca daripada api dan cara memadamkan api dengan air. Ambil wudu, kemudian 2 rakaat lah kalau mampu. Baik,
Jadi Allah Ta'ala kata kami benar-benar akan mengasingkan kalian. Orang beriman satu part, orang munafik satu part. Dia tak boleh bercampur baur. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Sehingga dialah Allah membezakan yang buruk daripada yang baik. Jadi pastilah orang beriman ni baik dan wangi. Orang munafik ini teruk dan juga busuk. Jadi Allah Ta'ala akan beza-bezakan. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Jadi ayat ini yang kita bahas pada malam hari ini menunjukkan situasi yang berlaku dekat Malaysia sekarang. Ramai orang jadi tok bomoh. Nak jadi dukun, nak jadi tok bomoh, semuanya berjenama agama. Dengan kain serban, dengan tongkat sakti, dengan wirid-wirid tertentu, dengan menganggap ada daun-daun tertentu sebagai daun-daun penuh dengan kemuliaan. Kena pula kawasan tempat ramai orang dikatakan bertapa dan juga berzikir, solat dan bla 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 bla. Maka Allah Ta'ala bagi isyarat dekat sini, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Sesekali Allah Ta'ala telah tidak mempamerkan perkara-perkara ghaib ke atas kalian. Jadi tak ada orang dia boleh senang-senang nak claim dalam badan dia ada setan, dalam badan dia ada jin, dalam ni. Kemudian dia boleh bercakap pula, kemudian dia boleh halau pula, kemudian macam-macam hal. So Allah kata benda ni tak boleh berlaku. Kecuali may yasha, siapa yang dia kehendaki. Itu pun Allah kata walakinallaha yajtabi mir rusuli may yasha. Kecuali orang-orang yang Allah Taala pilih di kalangan para rasul. Di antaranya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi anugerah kepada Nabi. Nabi Allah izinkan tengok laki ni munafik ke tak munafik. Hati dia baik ke tak baik. Dia ni apa kita panggil? Gunting dalam lipatan ke tidak. So Allah bagi hati Nabi begitu, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita hari ini dengan tak amalkan Quran, tak amalkan sunnah, tiba-tiba kita claim dalam ni ada hantu, badan dia ni ada hantu kan. Tak sesak, tak semudah itu. Dan boleh jadi tak jadi pun. Hanya yang berlaku talbis iblis. Setan nak bagi orang-orang ramai nampak dia gempak. So yang dia cakap tu hampir-hampir betul kan. Subhanallah. Fa'aminu billahi wa rusulih. Jadi jalan selamatnya apa? Allah kata kalian semua berimanlah kepada Allah. Kalian semua berimanlah dengan apa yang dibawa oleh seluruh para rasul. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Dan seandainya kalian beriman, seandainya kalian bertakwa, maka bagi kalian akan mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat besar. Jadi dalam ayat ni sebenarnya ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kita sahajalah yang boleh buat pilihan. Aku nak stay dalam golongan mukminin ke, nak stay dalam kumpulan munafiqin. Kita ada pilihan kan? Sekejap lagi kita keluar, kita nak pergi tempat maksiat ke, kita nak terus balik ke rumah ke? Atas kenderaan kita sekejap lagi kita nak baca Quran ke, nak berzikir ke, ataupun kita nak menyanyi ke. So pilihan-pilihan ada. Jadi Allah Ta'ala selalu sebut dalam ayat ini, Allah kata akulah yang akan membezakan dan aku tak akan campur baurkan di antara keimanan dan juga kemunafikan. Kemudian Allah Ta'ala tak akan persaksikan perkara-perkara yang ghaib kecuali ke atas para rasul pilihan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pesan kepada kita, sebelum kalian mati berimanlah pada Allah dan para rasul. Dan seandainya kalian beriman dan bertakwa, maka falakum ajrun azim. Kalian akan mendapatkan pahala yang sangat agung dan besar. Jadi macam mana pahala tersebut? Wallahu Ta'ala a'lam. Macam mana ganjaran tersebut? Dan kita semua sedar di antara ganjaran dekat dunia yang Allah Ta'ala pamerkan adalah kebahagiaan dan ketenangan hati. Boleh jadi duit kita tak banyak macam orang lain, tapi hati kita tenang. So itu di antara nikmat yang Allah segerakan dekat dunia. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambunglah pada ayat 180 pada muka surat yang sama ini insyaAllah. Jom kita berhenti dan kita solat isyak berjemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.